Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asmidar binti Asmadi bersama-sama dengan dua rakan seperjuangan saya iaitu Nurul Hidayah binti Isa dan juga Nur Najwa binti Muhammad Saifuddin. Di sini kami akan mengupas tajuk perkembangan pendidikan selepas merdeka dan hubungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan guru. Isi kandungan yang ada di dalam perkembangan pendidikan selepas merdeka dan hubungan dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK serta falsafah pendidikan guru iaitu FPG. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka. Ketiga, falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Keempat, hubungan antara sistem pendidikan selepas merdeka dengan FPK dan FPG. Yang kelima, implikasi FPK dan FPG terhadap pendidikan di Malaysia. Yang terakhir adalah rumusan. Sebelum berlakunya kemerdekaan di tanah Melayu, sistem pendidikan di Malaysia masih lagi tidak stabil dan berlaku perbezaan kaum dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pada masa tersebut, wujud 5 jenis sistem persekolahan iaitu sekolah agama, sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Namun, selepas kemerdekaan, kerajaan Malaysia menyedari bahawa pendidikan di negara perlu diperbaiki dan dipertingkatkan agar dapat menaikkan nama negara ke mata dunia. Selain itu, bagi menghadapi cabaran globalisasi, kerajaan mengambil langkah inisiatif untuk membentuk kurikulum yang sesuai dalam sistem pendidikan negara. Pendidikan adalah asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat majmuk, maka dasar pendidikan perlu dilaksanakan mengikut keperluan masyarakat. Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang betapa pentingnya adakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Pendidikan ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Mari kita lihat perkembangan sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Laporan Rahman Talib 1960. Laporan Rahman Talib mengandungi cadangan dalam laporan Razak dengan bertujuan untuk menyatu padukan kaum di Malaysia. Seterusnya, laporan Aminuddin Baki iaitu dipengerusikan oleh Aminuddin Baki. Seterusnya, Akta Pendidikan 1961. Akta ini diwujudkan dengan asas cadangan yang dibawa dari laporan Razak dan laporan Rahman Talib. Selain itu, sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 dipengerusikan sendiri oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini adalah cadangan-cadangan di dalam laporan Rahman Talib. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di semua peringkat sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan juga institusi pengajian tinggi. Selain itu, kelas peralihan kepada pelajar dari sekolah jenis kebangsaan, Cina dan Tamil yang bertukar ke sekolah menengah Melayu atau Inggeris. Selain itu, kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah dengan bantuan kerajaan. Yang terakhir, murid yang beragama Islam wajib mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam dan murid yang bukan beragama Islam wajib mengikuti mata pelajaran pendidikan moral. Mari kita lihat cadangan yang ada di dalam laporan Aminuddin Baki 1964. Terdapat beberapa perkara yang diutarakan dalam laporan Aminuddin Baki 1964. Yang pertama, umur bagi murid untuk berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun. Kedua, pelajaran sekolah menengah rendah dinaikkan hingga 3 tahun. Ketiga,
Pelbagai jenis kursus perlu diperkenalkan supaya dapat melahirkan pelbagai tenaga yang mahir, terutama guru. Keempat, menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian kepada rakyat. Yang terakhir, memperkenalkan sekolah teknik. Seterusnya, mari kita lihat kepada laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Antara cadangan-cadangan yang diutarakan di dalam laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 iaitu penguasaan kemahiran 3M, iaitu menulis, membaca dan mengira kepada murid-murid. Seterusnya, mengukuhkan kerohanian dan unsur disiplin dalam sistem pendidikan. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 diadakan bertujuan untuk mengkaji semula matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan di Malaysia. Kedua, memastikan keperluan tenaga manusia dapat dipenuhi dalam jangka masa pendek dan panjang. Ketiga, mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan yang kurang menitik beratkan aspek perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi dan politik untuk membangunkan bangsa. Keempat, membuat ketetapan secara spesifik penentuan acuan warga negara Malaysia yang dibentuk melalui sistem pendidikan. Warga negara yang lahir daripada sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan. Seterusnya, saya Nurul Hidayah binti Isa akan sambung pembentangan dengan pengembangan sistem pendidikan selepas merdeka. Yang keempat adalah Akta Pendidikan 1960. Akta ini diwujudkan dengan asas cadangan yang dibawa dari Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib. Ia merupakan sistem pendidikan bercorak kebangsaan dan menjadi bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Perkara yang ada dalam Akta Pendidikan 1961 adalah yang pertama, penegasan kepada pendidikan asas membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Ketiga, penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia. Yang keempat, pendidikan menengah atas melalui dua jurusan iaitu akademik dan vokasional. Yang kelima, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun kepada 11 tahun. Dan yang terakhir adalah melicinkan tata cara pengurusan pelajaran dan meningkatkan kualiti pelajaran keseluruhan. Perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka yang terakhir adalah Akta Pendidikan 1996. Akta ini merupakan kesinambungan pembaharuan daripada Akta Pelajaran 1961. Akta ini juga merupakan satu sistem yang menyatukan kehidupan yang harmoni dan seimbang. Akta ini menegaskan peraturan pendidikan yang melibatkan penyampaian kurikulum dan bahan serta peraturan pendidikan yang melibatkan institusi dan masyarakat. Antara peranan Akta Pendidikan 1996 adalah menjadi panduan dan rujukan dalam menjadikan sistem pendidikan yang lebih sistematik untuk semua peringkat persekolahan dan kategori sama ada sekolah kerajaan atau swasta. Ia juga menjadi asas dalam memartabatkan bahasa Melayu. Tujuan Akta Pendidikan 1996 adalah memantapkan sistem pendidikan kebangsaan ke arah pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Falsafah pendidikan kebangsaan adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencari kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kita tengok pula pengubalan falsafah pendidikan kebangsaan berdasarkan laporan Rahman Talib 1960 kepada laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Rukun Negara kepada Akta Pelajaran 1961 kepada Penyata Razak 1956. Dasar Pendidikan Kebangsaan kepada Laporan Jawatankuasa 1974. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Seterusnya, apa pula falsafah pendidikan guru? Falsafah pendidikan guru merupakan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara satu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Matlamat FPG adalah dapat dijadikan panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat FPG adalah menghasilkan warga pendidik yang berkualiti. Kita masuk pula kepada hubungan perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka dengan FPK dan FPG. Yang pertama, kita masuk pada laporan Rahman Talib 1960. Dalam laporan Rahman Talib terdapat 3 laporan. Yang pertama adalah memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional. Hubungan FPK adalah memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Hubungan FPG pula guru yang menjamin perkembangan individu. Manakala hubungan FPK dan FPG pula, yang pertama adalah dapat memperkembangkan potensi supaya seimbang dari pelbagai aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi menguasai kemahiran-kemahiran dan juga bidang ilmu. Yang kedua, memberi keutamaan kepada murid untuk mengasah dan mengembangkan potensi bakat murid. Laporan Rahman Talib yang kedua adalah penggunaan bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa kebangsaan hubungan dengan FPK adalah rakyat yang berketerampilan. Manakala hubungan dengan FPG, guru yang memelihara sesuatu masyarakat yang bersepadu. Manakala hubungan FPK dan FPG pula adalah guru dapat memupuk perpaduan dan menjadi ejen perubahan dalam dunia pendidikan. Laporan Rahman Talib yang terakhir iaitu yang ketiga adalah mewajibkan mata pelajaran akhlak. Hubungan dengan FPK adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Manakala hubungan dengan FPG, guru yang berpekerti mulia. Hubungan FPK dan FPG pula adalah dapat memupuk sikap dan nilai yang baik kerana pendidikan, kerohanian yang kukuh dapat menerapkan unsur-unsur yang diingini. Hubungan antara perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka dengan FPK dan FPG. Yang kedua adalah Akta Pendidikan 1961. Dalam Akta Pendidikan terdapat 3 akta iaitu yang pertama, penegahan kepada kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin. Yang kedua, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun kepada 11 tahun. Dan yang ketiga, penegasan kepada pendidikan asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Hubungan akta ini dengan FPK adalah memperkembangkan lagi potensi individu secara bersepadu dan menyeluruh. Manakala hubungan akta pendidikan dengan FPG pula adalah yang pertama, guru yang menjamin perkembangan individu. Yang kedua, guru yang memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin. Manakala yang ketiga adalah guru memperkembangkan potensi dan bakat pelajar. Hubungan antara perkembangan sistem pendidikan selepas merdeka dengan FPK dan FPG dari
Akta penegasan kepada kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin adalah dapat memastikan kerohanian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi. Makalah hubungan FPG dan FPK dari Akta Peluang melanjutkan perkembangan dari 9 tahun kepada 11 tahun adalah proses memperolehi ilmu berlaku sejak kecil. Dengan ini, pembentukan sosial berlaku sepanjang menuntut ilmu dan mengamalkan. Dan manakala hubungan FPK dan FPG dalam Akta Penegasan kepada Pendidikan Asas 3M adalah penekanan kepada pendidikan khas mampu melahirkan individu celik huruf yang mampu menyumbang kepada negara. Saya teruskan dengan laporan Aminuddin Baki 1964 dan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Untuk FPK, memperkenalkan lagi potensi individu, dan FPG, guru yang menjalin perkembangan individu. Bagi laporan Aminuddin Baki 1964, memperkenalkan sekolah teknik dan pelbagai jenis kursus. Sistem pendidikan bukan sahaja memfokuskan kepada kecemerlangan akademik, malah mementingkan tenaga mahir yang berkualiti tinggi bagi memajukan sistem pendidikan negara. Untuk laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, memastikan keperluan tenaga manusia dipenuhi dan penegasan terhadap penguasaan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Guru membantu murid mengembangkan bakat secara menyeluruh, meliputi aspek jeri serta memberi peluang kepada murid memilih dan menilai bidang yang mereka minat. Okey, seterusnya FPK untuk yang kedua, bagi laporan Aminuddin Baki 1964 dan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, ialah pendidikan adalah suatu usaha berterusan. Dan FPG, guru yang bersedia menjunjung aspirasi negara. Untuk laporan Aminuddin Baki 1964, umur berhenti sekolah dinaikkan 15 tahun. Pelajaran sekolah menengah rendah dinaikkan hingga 3 tahun. Proses pendidikan berterusan tidak berhenti pada peringkat pendidikan rendah, malah sentiasa berkembang ke peringkat yang lebih tinggi. Untuk laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, menetapkan secara spesifik acuan warga negara Malaysia dan mengkaji semula matlamat keberkesanan sistem dan dasar pendidikan, strategi dan matlamat pendidikan yang sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa. Seterusnya, Akta Pendidikan 1996. Untuk FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, yang pertama, satu usaha yang berterusan, iaitu memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sebagai usaha menjadikan pendidikan negara yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Seterusnya, insan yang seimbang dan harmoni, membentuk masyarakat yang berbilang kaum dengan mewujudkan satu sistem yang boleh menyatukan kehidupan yang harmoni dan seimbang. Akhir sekali, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, iaitu penyampaian dan kurikulum dan bahan serta peraturan pendidikan yang berkaitan institusi dan masyarakat. Bagi FPG, iaitu Falsafah Pendidikan Guru. Yang pertama, bersedia menjunjung aspirasi negara. Guru merupakan ejen pendidikan dan turut menjadi penggerak dalam memantapkan sistem pendidikan kebangsaan. Seterusnya, menjamin perkembangan individu. Guru menggunakan sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan bahan dan peraturan pendidikan. Aspirasi elemen ini melatih guru agar bersedia membimbing murid. Guru sentiasa peka dan sedar peranan untuk membangunkan murid. Dan akhir sekali, guru bijak mencari peluang untuk mengembangkan potensi murid. Implikasi FPK dan FPG terhadap pendidikan di Malaysia. Yang pertama, melahirkan
rakyat yang berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada nilai-nilai moral sebagai prinsip diri. Yang kedua, memperkembangkan potensi murid dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang ketiga, proses pembentukan sahsiah wujud dan menjadikan seseorang lebih dewasa apabila banyak ilmu di dada. Yang keempat, melahirkan individu yang mengamalkan ajaran agama yang dianuti dan bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan perbuatannya. Dan akhir sekali, menzahirkan rakyat yang mampu mencapai kesejahteraan diri serta mempunyai daya tahan mental dan fizikal yang kuat. Okey, kita pergi kepada rumusan. Kesimpulannya, sistem pendidikan di Malaysia banyak berlaku perubahan. Pelbagai usaha kerajaan demi menghadapi 9 cabaran wawasan 2020 dan demi menghadapi dunia globalisasi. Selain itu, biarpun kerajaan menjalankan pelbagai usaha, peranan falsafah negara sebagai tonggak dasar pendidikan tidak pernah dilupakan. Oleh itu, banyak impak yang diperolehi kesan dari pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan sama ada ia bersifat positif atau sebaliknya. Walau bagaimanapun, ia adalah satu usaha kerajaan demi memantapkan sistem pendidikan agar negara Malaysia mampu bersaing dengan negara-negara maju dan negara membangun. Oleh itu, pelbagai pihak perlu mengambil peranan dan saling bekerjasama dalam memantapkan lagi sistem pendidikan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru, khususnya bagi para guru kerana guru-guru merupakan tonggak utama sebuah sistem pendidikan itu berjalan dengan lancar. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.